Kelantan, negeri Cik Siti Wan Kembang. Di negeri yang mendapat jolokan Serambi Mekah ini, terhampar keindahan budaya yang tidak ternilai harganya. Walau arus zaman begitu deras mengubah wajah dunia, tradisi bangsa masih utuh terpelihara. Budaya yang begitu mekar dalam sanubari masyarakat menarik minat penggemar luar untuk menikmati harumannya. Derek nelayan anak Margaret atau mesra dipanggil Acai, anak muda berusia 20 tahun yang berkelana ke Semenanjung untuk menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan elektronik. Di negeri Kelantan, terlaksana sebuah hasrat. Nama saya Derek Ngelayang, anak Margaret. Saya berasal dari Bintulu dan ayah saya seorang India dan mak pula seorang Iban. Saya datang Kelantan ni sebab saya minat dengan dialek dia. Saya minat dengan dialek Kelantan ni sebab satu, dia unik dan dia nampak interesting lah. Untuk saya belajar Kelantan di Sarawak tu memang orang cakap impossible. Jadi saya pun ambil inisiatif untuk belajar di kawan-kawan saya yang sama study dan diorang pun supporting untuk ajar saya sampailah saya boleh bertutur dalam bahasa Kelantan. Kelantan ni saya suka pengolahan batik. Batik diorang sangat-sangat unik dan satu lagi saya suka seni Pak Yong. Itu dua benda yang buat saya rasa macam suka dekat Kelantan ni. Ketika pertama kali menjejak kaki ke Kelantan, langkahnya laju menuju ke Pasar Siti Khadijah di Kota Baru. Pasar ini umpama cerminan hidup masyarakat yang gigih mencari rezeki. Kau jual apa ni? Jual budu. Jual budu je? Macam-macam lah ada. Ada apa lagi? Lopiyo, macam jeruk bawang, piston miam, cicak kerupuk. Kek jenis apa ni? Itu kek gelama putih. Oh. Ni ada tambah. Keramahan peniaga dengan lawat Kelantan benar-benar membuatkan Acai teruja. Seperti kuih tradisi yang manis berseri, begitu juga orangnya yang berbudi pekerti. Satu bekas dia 3 yang. Kau ambil isau. Ambil so. Saya cuba awak makan. Hak ni biasa dah awak makan. Awak makan pokok bi kayu. Oh, hot ni? Hak tu lagi sedap. Oh, kau ambil ni. Ambil ni. Okey. Hak ni biasa saya bagi satu kawan. Beres. Seperti impiannya sebelum ini, Acai dibawa ke salah satu tempat mencanting batik di kampung Pantai Senuk. Sejak perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, jumlah pekerja pada satu-satu masa dihadkan demi menjaga penjarakan fizikal. Kita dah pun sampai di tempat mencanting batik ni, milik Afiq dan keluarganya. Jadi inilah dia, hamparan putih telah pun diwarnakan separuh. Baik, berapa lama proses yang Afiq itu siapkan ni? Dia tengok atas kain dan desain juga lah. 3 meter standard ada sejai gitu, kalau panas molek okey lah. Cuaca penting kan? Cuaca memang main peranan semua. Market batik lo ni gono ke? Market lo ni okey lah, setakat ni tak ada masalah pun. Sebenarnya market batik ni orang kata boleh pergi lagi. Jadi kat kita kalau boleh kat nak hak set-set orang muda ni. Set-set orang muda ni kita pakat-pakat. Lo ni ke online ke apa ke? Jadi hak dulu-dulu ni orang-orang lama ni dia kurang ke arah online semua ni. Jadi perlu ke set-set orang muda ni lah untuk menaikkan sama-sama kata. Sama-sama menaikkan lah. Itu dia, sebab batik ni adalah jati diri bangsa kita dan juga lambang kehebatan kita dalam berkarya. Jadi mereka inilah pejuang-pejuang yang berpanas seperti ini dan juga mengerah idea dan keringat demi kelangsungan hidup, dan kita harus menyokong sebab inilah satu ekosistem yang cukup baik untuk industri seni. Kunjungan disingkatkan demi mematuhi SOP di tempat ini. Namun jelas terlihat keindahan seni batik canting yang terkenal dengan kehalusan kesenian visual dari daya fikir dan kreativiti pencantingnya yang begitu berpengalaman. Orang lama ni kita nak dia punya experience dia lah.
Dia punya pengalaman dia tu hak mahal dia tu. Kita royak ya. Kini-kini dia dah boleh nampak dah. Benda tu nampak bagi dia lukis tu nampak senang sebenarnya. Lepas tu nak buatkan benda tu sangat susah lah. Macam pengan tadi dia buat tekan kerik tu. Mana dia tu special lagi level dia tu. Afiq menyerahkan sepenuhnya kepada karyawan untuk mencorakkan batik mereka sama ada dari segi corak maupun warna. Kebebasan berkarya adalah satu kebahagiaan. Saya suka batik ni satu sebab keunikan dia. Memang ada batik dekat Sarawak. Batik dekat Kelantan ni dia lain sikit. Lepas tu cara buat dia memang lain daripada yang lain dan saya bersyukur dapat tengok batik di Kelantan. Terima kasih banyak daripada jauh mari daripada Sarawak. Kita sebenarnya hargai lebih-lebih supaya peringkat umur macam Acan ni suka kepada batik. Kita amat-amat kalau boleh kat amat-amat peringkat umur macam Acan ni sepakat support batik. Tidak lengkap jika sudah berbatik, tidak menikmati alun pesona Mak Yong di pentas warisan. Kalau ikut dari segi sejarahnya, Mak Yong ni dipercayai berasal dari Kerajaan Kelantan Perantani. Masa itu Langkah Suka. Kelantan dan Perantani besar jajahannya dan lebih kurang 400 tahun yang lampau. Ya. Jadi dipercayai persembahan ini merupakan persembahan yang dipersembahkan di Istana Ratu Patani pada masa itu. Persembahan ini merupakan hiburan istana yang kebanyakannya dipersembahkan oleh dayang-dayang istana dan juga penari-penari istana. Timbul persoalan, apakah perbezaan antara Mak Yong dan Pak Yong? Duduk di atas rumah, apa ada di bawah rumah. Kenalkah turun segera mari ngada ambo. Baru mudah kita nak buat kira cara. Pak Yong adalah watak utama dalam persembahan Mak Yong. Dan Mak Yong adalah nama persembahan tersebut. Dan tidak ada kaitan dengan gender. Ramai yang beranggapan bahawa Mak Yong itu adalah watak wanita yang memegang raja dalam persembahan Mak Yong. Tetapi tidak. Sebenarnya Mak Yong itu nama persembahan dalam teater tersebut. Maknanya nama khas dalam persembahan teater tradisional. Dan Pak Yong itu adalah gelaran kepada watak raja, watak utama dalam persembahan Mak Yong. Dia lebih banyak cerita tentang kisah raja-raja, tentang bagaimana taatnya rakyat kepada raja, bagaimana kisah-kisah hubungan antara saudara mara, perebutan takhta, ada konflik, ada percintaan, ada dramatiknya. Di samping itu, dia memberi ada elemen pengajaran di mana watak jahat akan menerima balasan di penghujung cerita dan watak baik akan hidup bahagia. Mak Yong lazimnya melibatkan 8 pemain muzik tradisional seperti rebab, tawak, gendang, canang, kesi dan serunai. Itulah yang menghidupkan sebuah persembahan istimewa Mak Yong. Buat pertama kali saya tengok persembahan Mak Yong ni, dia buat saya rasa happy sangat. Dan rasa teruja. Lagi-lagi saya kali pertama sampai dekat Kelantan ni, saya dapat tengok depan mata saya sendiri dan saya rasa sangat happy lah dengan persembahan tu. Setelah diharamkan persembahannya oleh Kerajaan Negeri Kelantan selama 28 tahun yang lalu, kini Mak Yong kembali bernafas di pentas budaya.
Persembahan yang mematuhi syariat kini dibenarkan demi memancarkan kemurnian intelektual bangsa berbudaya tinggi. Pakai semua, pakai baju muawis. Perjalanan Acai menjejak budaya diteruskan. Banyaknya makanan pagi ni. Sila-sila dek. Kau bagi Dek nak ke? makan ke apa pagi? Oh, meme Kelantan ni, yo pagi-pagi makan berak. Memang ada keturunan nenek moyang lagi memang suka makan nasi belau. Oh, gitu. Pagi-pagi, heavy semua. Antara makanan-makanan ni, Okey. hok mana satu hok paling sedap? Ni nasi tupai pasu. Okey. Ada air, ada ikan dengan udang. Ikan dengan Ni udang. ayam cobek kapung bukit. So lah. Ayam cobek, Famous bukit. ini. Sedap. Kalau macam tu, kawin nak tera ayam cobek, so Ya? nge Nasi nasi tupek. tupek kubai pasu. So, Lauk ikan ke udang dia? no ikan. Okey, ikan dah. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Walau bukan berbangsa Melayu dan beragama Islam, ia bukan halangan untuk Acai bergaul dengan masyarakat setempat. Tidak ada batu penghalang dalam menjalinkan persaudaraan atas nama Malaysia yang muhibah dan harmoni, asalkan batasan dan norma kehidupan Timur dijaga sempurna. Kelantan, antara destinasi buat pecinta makanan. Pelbagai sajian lazat dengan aroma tradisi pantas menggamit selera. Sajian bersumberkan tumbuhan seperti ulaman dan ubi kayu bukan hanya enak, malah berkhasiat demi menjaga kesihatan. Kelana menjejak batik diteruskan. Kali ini melihat bagaimana batik blok atau batik cap dihasilkan. Rumah Gahara umpama mahligai warisan yang menyimpan khazanah batik blok atau batik pukul, teknik terawal yang digunakan di Malaysia sebelum batik lukis. Motif Rus Gahara berunsurkan ukiran kayu dan ketam guri merupakan motif utama yang digunakan dalam keseluruhan koleksi Rus Gahara. Saya ambil daripada ukiran kayu, motif langkah suka dan diolah untuk diadaptasikan kepada contemporary setting supaya batik saya tidak terlalu tradisional. Bongkah kayu yang diukir dengan corak-corak menggunakan teknik ukiran timbul dijadikan sebagai acuan atau blok untuk menerap kain. Teknik yang dikenali sebagai terap hitam digunakan, iaitu blok dicelup ke dalam pewarna hitam sebelum diterap ke atas permukaan kain. Menghasilkan blok batik memerlukan kemahiran tinggi. Kemahiran yang diperlukan dalam pembuatan blok batik ni, kemahiran menggunakan peralatan seperti gunting, pelayar. Selain tangan kita pun kena juga lembut untuk menekan blok tu, untuk menekan logam-logam tadi. Macam tu. Corak yang paling susah yang pernah saya buat, corak ketam guri lah. Ketam guri sendiri. Lagi satu corak-corak bercorak Arab, corak Arabes. Sebelum ini, ketam guri hanya dilihat di ukiran kayu dan juga di jewellery, pakaian barang kemas. Saya mengorak langkah untuk mengambil ukiran tersebut dan diletakkan di dalam komposisi batik. Saya rasa memenuhi cita rasa yang diperlukan oleh masyarakat antarabangsa dan juga masyarakat tempatan yang moden, menggunakan teknik pewarnaan yang berbeza, pewarnaan yang diolah daripada unsur alam, daripada unsur semula jadi. Saya rasa di situ tercetusnya satu komposisi yang baru yang boleh diterima oleh masyarakat moden masa kini. Bagi mendapatkan sentuhan emas dengan cita rasa antarabangsa, ketelitian penghasilan batik amat penting sejak ia berada di kanvas imajinasi lagi. Sehinggalah kepada proses pewarnaan dan mengecap menggunakan blok batik yang dihasilkan. Di Kelantan, batik blok ini juga dikenali sebagai batik pukul. Ini adalah proses mewarna. Selepas kain sudah siap di blok, kita akan bawa bentangkan di atas frame untuk dibuat proses pewarnaan. Okey, mewarna warna yang cukup cantik. Cuba Acai teka apa motif batik ni? Pada pendapat saya, nampak macam sayur bayam.
Sayur bayam. Sayur bayam je. Tapi belakang ni bayam kan? Ya, bayam di sini. Tapi ini bukan, tapi mungkin dapat niche dengan apa motifnya. Okey. So ini adalah motif asas yang digunakan oleh Rusgahara sejak 10 tahun yang lalu, menggunakan motif ketam guri yang diambil daripada ukiran kayu zaman Langkasuka. Lebih kurang motif ni berumur lebih kurang 400 tahun dan saya olah untuk dijadikan motif di atas batik. Dan komposisinya diinspirasikan oleh mudra Mak Yong ataupun pergerak tari Mak Yong yang untuk motif ini dia melambangkan sembah. Saya bersangka di hamparan batik yang cukup cantik ini ada sebenarnya simbolik yang cukup luas, ia lambang ketam guri dan juga pergerakan Mak Yong yang cukup menawan. Cantik, macam ni pun dah cantik. Masyarakat Melayu Kelantan dikatakan terlebih dahulu mempunyai kemahiran mengecap kain menggunakan blok kayu dan bahan pewarna. Lazimnya, warna-warna asas seperti hitam, merah dan biru digunakan dalam proses menghasilkan kain cap ataupun batik cap ini. Rumah batik ini umpama muzium yang menyimpan rakaman tamadun bangsa. Sebagai contoh, kain ini bukan hanya kain batik semata-mata, tetapi umpama menyimpan sejarah zaman Langkasuka yang mengabadikan Melayu yang hebat kerana mampu untuk melahirkan corak yang bermutu tinggi, yang kreatif dan halus maknanya. Sebagai contoh, ketam guri ini pada kain sutera yang begitu cantik, warna biru yang menghamparkan samudra, dan ia umpama lambang Melayu yang kaya dengan nilai intelektual dan menyimpan kebijaksanaan yang sukar untuk ditandingi. Kain yang cukup bermakna. Batik blok telah dijadikan fashion yang eksklusif oleh para perekat fashion tempatan dan luar negara. Keaslian rekaan amat penting bagi memastikan batik tempatan mampu bertahta di sanubari peminat global. Kami di Rusgahara cuba untuk memenuhi cita rasa, tapi yang paling penting sekali adalah kami faham di mana principle of design yang perlu diletakkan di setiap komposisi yang dibuat. Penceritaan saya memang sangat berkisarkan kepada sejarah dan juga kepada alam. So, dua unsur ini adalah sangat utama, sangat penting untuk kita ceritakan kenapa Rusgahara boleh diletakkan di satu tahap yang boleh diterima oleh sesetengah masyarakat yang sanggup membayar dengan harga yang lebih tinggi. Sebagai simbolik kali pertama Acai sampai ke Kelantan dan sangat teruja dengan batik, maka rumah batik ini akan hadirkan satu yang istimewa untuk Acai, iaitu kain batik bermotifkan ketam guri dari Rusgahara yang bunga pecah 5. Ya Allah kan Abel? Ya. Terima kasih Abel. Sama-sama. Syukur. warna yang cantik. Warna apa ni, Cik Nik? Ini adalah warna biru air laut yang dikombinasikan bersama dengan biru forest green. Ya, hijau hutan. Ya. Simbolik sebuah pencarian batik yang istimewa. Ya. Budaya tidak sampai ke jiwa jika tidak dijejaki. Tradisi tidak teguh berdiri jika tidak dipatri. Warisan tidak ampuh bersinar jika tidak dihayati. Berkelanalah menjadi sebuah mahakarya yang terhasil daripada hati yang suci terhadap akal budi bangsa. Datuk saya pernah berpesan dekat saya, Dik, berjalan je kini-kini buat seluruh negeri Malaysia tu. Ngambil keti medak nama pengawal orang ngau seni warisan orang. Hok bawa masuk, mugi jalan je satu Malaysia. Lepas tu mugi tengok, mugi ngaji cek dia punya warisan dan seni. Panjang kawai duduk 5 hari di Kelantan ni, rasa macam dok puas. Sebab rasa macam nak duduk setahun kat sini. Segala kesenian dengan warisan di negeri Kelantan ni memang akan kenal sampai bila-bila. Terima kasih Kelantan.